Itulah dia. Kita ni sebenarnya malas nak ulas pasal DAP dah. Sebab nanti orang tuduh kita asyiratik DAP, 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 DAP. DP, 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 DP. Tapi itulah. Bila Apex seorang ini mengundang, dia buat hal, nak tak nak, kita kena ulas. Betul tak? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lim Kit Siang buat hal lagi. Kali ini bersempena dengan PRK Pulai dan juga Simpang Jeram, Lim Kit Siang telah mengeluarkan satu entry blog yang terkini yang bertajuk apakah PAS ingin menang di Johor atau PAS ingin menjadikan Johor sebagai salah satu negeri termiskin seperti Kelantan. Tajuk blog ini pun sebenarnya dah mengundang kemarahan. Tapi sebelum kita ulas pasal tajuk blog ini, saya nak betulkan sedikit Uncle Lim Kit Siang. Uncle Lim Kit Siang ini dah berusia 82 tahun. Usia kemerdekaan negara kita ini ialah 66 tahun. Bermaksud Uncle Lim ini sudah 16 tahun lebih tua berbanding dengan usia kemerdekaan negara kita ini. Tapi tua-tua beliau ini pun, veteran macam mana pun beliau, bahasa Melayu beliau tetap tunggang langgang. Uncle, adakah PAS ingin menang di Johor dan menjadikan Johor sebagai negeri termiskin bla bla bla? Bukannya apakah PAS ingin menang di Johor atau menjadikan Johor sebagai negeri termiskin bla bla bla. Kalau kita nak sambungkan dua ayat ini ada kaitan, letak dan. Tapi kalau nak pilih salah satu, letak atau. Boleh faham Uncle Ini basic tau masalahnya. Berbalik pada isu asal kita, iaitu berkenaan dengan entry block Lim Kit Siang ini. Sebenarnya, entry block ini menunjukkan kedangkalan mereka sebenarnya dalam politik dan menunjukkan mereka ini sentiasa cuba untuk menanamkan naratif-naratif yang tak betul kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Johor, Selangor, whatsoever ini kan, mereka ini ada pentadbiran mereka yang tersendiri. Ada cara mereka yang tersendiri. Johor memang negeri maju dah. Selangor pun sama. Kenapa saya sebut Selangor? Sebab masa PRN dulu pun, mereka menggunakan naratif yang hampir sama. Iaitu bila kita kata Perikatan Nasional nak take over Selangor, mereka kata, oh nanti Perikatan Nasional akan jadikan Selangor mundur macam Kelantan. Sama yang taktik mereka. Padahal benda itu tak betul, tak tepat sama sekali. Sebab apa tahu? Sebab Selangor ini memang dah maju. Sistem itu memang dah ada. Jadi, bila kerajaan negeri yang baru masuk, dia cuma akan basically menambah baik saja apa yang ada. Kita ambil contoh mudah lah. Selangor tetap Ferrari, Johor tetap Lamborghini. Tukar driver, kereta itu tetap kekal Ferrari dan juga Lamborghini. Cumanya driver yang baru ini, insyaAllah diharapkan dapat memandu kereta ini to the full extent of their potential. Maknanya, tak adalah orang yang tak gerti bawa Lamborghini, kekal bawa Lamborghini. Kan, macam tu lakinya. Itu perumpamaan mudah yang saya boleh bagi. Kalau kita sembang tentang konteks PRK ini, come on lah. Benda ini memang sangat-sangat tak bijak kalau ikutkan. Sebab PRK ini, seandainya kalau Perikatan Nasional menang kedua-dua ni pun, status quo tetap kekal. Dekat pusat masih lagi kerajaan Perpaduan Madani. Dekat Johor masih lagi kerajaan negeri yang sedia ada. Jadi kemenangan Perikatan Nasional dekat dua-dua kursi ini pun tidak akan mengubah status quo. Kerajaan tetap kekal, tak ada masalah. Cumanya kenapa penting untuk Perikatan Nasional menang kedua-dua kursi ini? Bab kata Tuan Guru Haji Hadi, benda ini merupakan kesinambungan referendum rakyat yang telah bermula sejak PRN hari itu. Di mana kita tahu rakyat masih lagi ada yang tidak puas hati dan cuba untuk mengunjuk rasa, untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bagi ahli-ahli UMNO terutamanya, pasti ramai yang sungguh-sungguh tak puas hati. Sebab apa? Sebab walaupun dah kalah teruk ketika PRN hari itu pun, dapat 19 kursi je 208 kursi yang ditandingi, Zahid Hamidi tetap kekal sebagai Presiden UMNO. Kenapa dia tak nak letak jawatan? Jadi, mungkin ahli-ahli UMNO yang tersakiti dekat Johor, yang sayangkan UMNO itu, mereka juga akan keluar mengundi Perikatan Nasional sebagai satu referendum. Nak kalahkan gabungan ini, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional, untuk bagi isyarat yang lebih keras kepada Zahid, agar tolong Zahid, kau dah tak boleh pakai, tolong letak jawatan. Jadi kerana itulah, kemenangan Perikatan Nasional dekat Pulai dan juga Simpang Jeram adalah sangat-sangat penting untuk meneruskan kesinambungan referendum rakyat yang telah kita mulakan ketika PRN hari itu. Dan menyebut tentang referendum dan juga tentang signifikan ini, Pulai sebenarnya membawa satu signifikan yang jauh lebih besar. Di mana kalau Perikatan Nasional berjaya menang dekat Pulai, ini bermaksud kita telah berjaya memadamkan kelebihan 2/3 Pakatan Harapan Barisan Nasional dekat dalam Parlimen. Dan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab sekiranya kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional ketika ini yang sedang menikmati 148 kursi parlimen,
satu saja majoriti untuk dapat 2/3, bermaksud mereka ini dapat meminda apa jua perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang sensitif yang hanya dapat dipinda menerusi kelulusan 2/3 Parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita dapat memadamkan 2/3 mereka, maka suara pembangkang akan jadi lebih kuat dan mereka tidak lagi boleh sewenang-wenangnya sebagai contoh untuk mengubah apa-apa saja perkara yang orang kata apa sensitif dalam Perlembagaan Malaysia sebab mereka sudah tidak ada 2/3 tersebut. Jadi kita harapkan kita dapat menang dekat Pulai untuk memadam 2/3 itu. Dan kita harapkan juga ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional buat kerjalah. Pastikan anda mempunyai pembangkang yang kuat. Jadi check and balance yang kuat. Janganlah kita dapat mematahkan 2/3 mereka, tapi kita dekat Parlimen pun tidak begitu, orang kata apa, participate dan sebagainya. Persetankanlah mereka yang nak provoke macam RSN Raya ke atau Sani Hamzan ke, lantak mereka. Pentingnya anda buat kerja anda, bawa isu-isu rakyat dalam Parlimen. Itu lebih penting. Dan dari situlah kita akan dapat mewujudkan satu check and balance yang benar-benar kuat, yang dapat orang kata apa, memastikan kerajaan tidak melakukan tindakan dengan sesuka hati mereka. Dan antara perkara yang penting untuk dibincangkan pada ketika ini ialah persempadanan semula. Ya betul, berdasarkan kepada perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, nak buat persempadanan semula ini tak perlukan 2/3. Tetapi kalau tak salah saya lah, kata Dr. Mazuki Mohamad iaitu mantan Setiausaha Sulit kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dia kata memanglah perubahan untuk persempadanan itu tidak memerlukan 2/3. Tetapi kalau nak tambah kawasan mengundi, nak tambah parlimen, yang itu kena 2/3. Sejauh mana betulnya, saya kena double check balik. Tetapi, at least kalau kita dapat mematahkan 2/3 mereka, sekurang-kurangnya kita tidak akan membiarkan mereka untuk membuat persempadanan ataupun gerrymandering ini sesuka hati mereka. Kena ingat satu perkara tau. Nak buat gerrymandering ini, pasti akan ada kerjasama dan juga input daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Siapakah Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan? Anda pun tahu jawapannya. Tetapi apa-apa pun, pastikan insya-Allah kemenangan Perikatan Nasional dekat Simpang Jeram dan juga Pulai untuk meneruskan referendum. Yang 2/3 itu sangat-sangat penting. Sebab kita tahu, kerajaan ini kerajaan mereka. Dan mereka boleh buat apa sahaja sesuka hati mereka. Sebab Sani Hamzan pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.